Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton sekilas fakta untuk petang ini 14 April 2021. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pada hari ini menafikan telah mengeluarkan satu amanat seperti yang tular sejak semalam. Beliau turut menyifatkan perkara itu sebagai perbuatan politik jahat. Ahmad Zahid berkata dia tidak pernah mengeluarkan sebarang penulisan ataupun mengizinkan mana-mana pihak menulis bagi pihaknya berhubung amanat itu. Menurut Zahid, artikel panjang lebar itu kononnya dia sebagai Presiden UMNO memberikan amanat kepada ahli parti berhubung perancangan bersatu untuk terus berkuasa. Semalam Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris ataupun Papa Gomo mendedahkan mengenai amanat berkenaan. Dalam tulisannya di Facebook, Wan Muhammad Azri berkata amanat itu membuktikan kebenaran rakaman audio Presiden UMNO itu dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim yang tular baru-baru ini. Pemimpin GPS menafikan kenyataan yang dibuat oleh Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Zuraida Kamarudin. Ini susulan Zuraida mencadangkan agar partinya dapat bertanding di Sarawak di bawah panji GPS. Ketika dihubungi, Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tidak ada ruang untuk bersatu di Sarawak. Sementara itu, Ketua Pemuda PBB Gerald Rentap Jabu menyatakan, komponen GPS akan bertanding di semua 82 kerusi DUN di Sarawak. Rentap menambah, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menyerahkan kepada Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Oping yang juga pengerusi GPS untuk memutuskan pengaturan kerusi untuk pilihan raya negeri. Terdahulu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu dalam lawatan kerja di Sarawak Isnin lalu mendakwa Bersatu mungkin akan bertanding di bawah panji GPS. Dapatkan akses tanpa had ke artikel Malaysia Kini di web dan juga di aplikasi dengan membuat langganan pada pautan yang kami sertakan di bawah. Berita seterusnya, bekas Perdana Menteri Najib Razak menyifatkan 3 bulan pelaksanaan PKP dan darurat masih gagal mengawal penularan wabak COVID-19. Melihat situasi terkini jangkitan COVID-19, Najib mempersoalkan jika pelaksanaan 2 langkah berkenaan berkesan atau sebaliknya. Dalam satu hantarannya di Facebook, Najib turut berkongsi statistik kes harian COVID-19 malam yang direkodkan KKM. Katanya kadar kebolehjangkitan COVID-19 yang meningkat semalam juga sebagai petunjuk jangkitan baru dalam tren menaik. Menurut Ahli Parlimen pekan itu, ini jelas membuktikan pelaksanaan darurat tidak berjaya menurunkan kes COVID-19. Akibatnya menurut Najib, kebenaran rentas negeri sempena Aidilfitri masih menjadi tanda tanya. Untuk rekod semalam genap 3 bulan, negara berada di bawah proklamasi darurat yang diisytihar pada 12 Januari lalu. Polis Johor tidak akan menyerahkan nama pegawai yang dikaitkan dengan geng Niki kepada Jabatan Integriti dan Pematuhan Piawaian Polis. Sebaliknya, mereka yang terlibat akan dikenakan tindakan di bawah kesalahan jenayah terancang. Tetapi saya mesti pastikan kita cukup bukti. Sebab tu bagi masa sedikit. Memang itulah soalan yang sering ditanya oleh wartawan sama di sini ataupun di Bukit Aman. Bila senarai itu nak dikeluarkan? Bila senarai itu nak? Senarai saya tak akan keluarkan. Saya akan tangkap dia orang ni. Tak guna saya keluarkan senarai untuk berkongsi dengan tuan-tuan buat apa? Kan? Selain itu, dalam sidang medianya hari ini, Ayub turut mengumumkan kontijen Johor telah mencatatkan kes tata tertib tertinggi di antara negeri di Malaysia. Dan saya pun tidaklah berniat, tuan-tuan. Bukannya satu kebanggaan apabila saya mengatakan tindakan buang kerja di Johor ni yang paling tinggi. Tahun lepas 46, tahun ini yang setakat ni dah dekat 20, tuan-tuan. Bukan satu kebanggaan. Tapi saya nak kongsi, ini menunjukkan tindakan kita ketegasan dan tindakan kita, tuan-tuan, kita tidak berkompromi. Kita akan mengambil tindakan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood
can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Seorang ahli Dewan Undangan Negeri mencadangkan kerajaan membuat rombakan kabinet untuk mengurangkan jumlah menteri. Ini susulan kenyataan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bahawa negara sudah kekurangan duit. Sophie juga mencadangkan agar jawatan duta-duta khas diberhentikan serta melakukan pemotongan allowance kepada pengerusi badan berkaitan kerajaan. Terdahulu Muhyiddin berkata, kerajaan membelanjakan sebanyak 600 bilion ringgit dalam belanjawan 2021 dan beberapa pakej ransangan untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan. Mengulas lanjut, Sophie berkata, tidak wajar kerajaan menggalakkan penjawat awam untuk mewakafkan gaji mereka bagi membantu ekonomi negara. Beliau mengulas inisiatif kerajaan yang diumumkan Muhyiddin untuk menggalakkan penjawat awam berwakaf secara berkala melalui potongan gaji. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Stevenson sekali lagi mengundang rasa sayu warga maya melalui kerja baktinya. Kali ini beliau membantu seorang pemuda menghantar makanan yang menggunakan basikal kerana tidak memiliki motosikal. Menurut Sim, beliau ditemukan dengan Muhammad apabila pemuda itu menghantar makanan kepadanya menggunakan basikal. Lulusan Politeknik berusia 22 tahun yang berasal dari Kelantan itu terpaksa meminjam basikal rakannya untuk mencari rezeki. Susulan itu, Sim membelikan sebuah motosikal untuk Muhammad serta menanggung kos cukai jalan dan insurans menggunakan wangnya sendiri. Memandangkan semalam juga merupakan hari pertama berpuasa, Sim turut meluangkan masa berbuka puasa bersama Muhammad. Dalam hantarannya di Facebook, Sim turut berkongsi rasa insaf atas kisah Muhammad yang bekerja keras mencari rezeki. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari KiniTV.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar jangan lupa memakai pelitup muka. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.